Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini nak buat ulasan perlawanan di antara UiTM FC menentang pasukan Kelantan. Ini adalah satu lagi perlawanan di antara pasukan daripada Liga Super menentang pasukan daripada Liga Perdana. Yang mana kita tahu baru-baru ni Kelantan telah dibeli oleh seorang pengusaha daripada Johor dalam proses untuk membina semula pasukan Kelantan ke arah zaman kegemilangan untuk masa yang akan datang lah. Tetapi ternyata hasrat pertama pemilik untuk mencapai kejayaan dalam Piala Malaysia gagal apabila tewas untuk pusingan yang pertama kepada UiTM FC dengan keputusan 3-2. Okey, UiTM lawan dengan Kelantan semalam adalah game yang sangat-sangat rancak dan best lah untuk ditengok. Tetapi apa yang saya boleh cakap adalah nasib ataupun luck tidak menyebelahi pasukan Kelantan apabila mereka tewas 3-2. Kalau kita ikut kepada dari segi rasional dan daripada segi gameplay yang dipamerkan oleh kedua-dua pasukan, Kelantan dilihat lebih banyak menguasai perlawanan daripada UiTM. Yang mana kalau kita nak tengok semalam, Kelantan mereka bermain dengan build up tactical yang sangat cantik daripada coach mereka iaitu Yusri Cik Loh. Yang mana mereka bermain dengan sangat ofensif. Mereka bermain dengan high pressure. Kalau hampa tengok pada perlawanan semalam, UiTM tak boleh nak pegang bola lama pun apabila mereka dapat bola. Sebaliknya, Kelantan apabila UiTM dapat bola, mereka terus melakukan tekanan yang tinggi ke arah orang yang pegang bola, iaitu pasukan UiTM lah. Bila lakukan high pressure ni, saya nampak Kelantan berjaya membuat UiTM gagal untuk control ball dan terpaksa clearkan bola dengan cepat, ataupun passing-passing yang dilakukan oleh pemain UiTM akan diintercept, dipintas oleh pemain-pemain Kelantan. Ini adalah satu taktikal yang bagus diterapkan oleh Yusri Cik Loh dalam perlawanan semalam. Apabila Kelantan berjaya untuk maintain dengan bermain high pressure daripada separuh masa pertama sampai separuh masa kedua. Tu sebab saya kata luck tak ada. Kalau ikut ball position pun semalam, penguasaan bola pun Kelantan yang menguasai bola, Kelantan yang attack UiTM gila-gila banyak. Dan apa yang boleh saya simpulkan di sini, perlawanan semalam adalah bagaimana kita menggunakan peluang yang ada. Kalau kita ada dua peluang, bagaimana kita nak convert dua peluang tu ke dalam gol. Seperti mana yang UiTM buat, mereka peluang tak banyak pun. Sekali mereka dapat shoot, gol. Sekali mereka dapat shoot, gol. Macam Kelantan pula, sekali mereka dapat shoot tersasar. Berapa percubaan yang mereka dapat semalam tetapi gagal diterjemahkan. Okey, secara rumusannya, saya buat ulasan macam ni ya. Untuk pasukan UiTM FC, mereka bermain di bawah kendalian Frank Betterhart. And mereka bermain sebagai pasukan yang menggunakan tactical simple and direct football, iaitu permainan bola yang mudah dan direct saja. Semalam kita boleh tengok UiTM main macam mana. Mereka dapat bola, mereka main simple lah dapat bola. Mereka nak cari orang yang ada kat atas, mereka nak buh gol. Mereka main terlampau direct. Tapi direct mereka ni membuatkan satu pasukan UiTM ni disiplin dalam mengaplikasikan taktikal yang diterapkan oleh Frank dalam perlawanan. Tu sebab susah orang nak lawan dengan UiTM ni, walaupun mereka main simple dengan direct football sahaja. Sebab mereka ni sangat-sangat disiplin dalam mengamalkan simple dengan direct football ni. Itu sebab UiTM boleh terjemahkan gol, sebab mereka sangat-sangat berdisiplin. Yang kedua, UiTM ni ada seorang playmaker yang sangat-sangat bagi saya hebat iaitu Robih Ataya. Yang mana Robih Ataya ni saya boleh katakan dia adalah one of the best pemain import dalam Liga Malaysia pada tahun ni. And yang mana ada kat Malaysia, siapa je yang dapat Robih Ataya ni, memang dia adalah satu player yang lengkap. Dia punya kaki kiri tu, hantaran tepat, dia punya kela tu memang sangat-sangat lawa lincongan dia. And jadi siapa yang dapat Robih Ataya ni, kira memang sedap lah untuk tim dia. Kalau sebuah pasukan yang perlukan playmaker, Robih Ataya adalah orang yang paling sesuai untuk tim tersebut. Okey, yang ketiga, UiTM FC, mereka ni senang cerita, mereka lengkap daripada penjaga gol sampailah kat striker. Yang mana pemain import mereka pun adalah pemain import yang berkualiti, iaitu Gustavo yang bermain di bahagian serangan. Di bahagian tengah mereka ada attacking midfielder Robih Ataya. Di bahagian defensive midfielder mereka ada Osman Fane. Di bahagian pertahanan mereka ada Victor kan. Jadi benda ni memang saling melengkapi.
Itu saya rasa patut diberi pujian kepada skota pemain untuk pemain import bagi pasukan UiTM lah. Sebab boleh pilih pemain import yang berkualiti untuk pasukan yang boleh dikatakan underdog, tetapi pemain import dia adalah bertaraf dunia. Untuk pasukan Kelantan, apa yang saya suka semalam adalah Yusri Cik Loh, yang mana dia menetapkan taktikal yang sangat hebat untuk pasukan Kelantan. Tetapi nasib dan luck tak menyebelahi. Sebab apa? Sebab pada perlawanan semalam kita lihat Kelantan berjaya menguasai perlawanan melalui short passing, melalui build up yang sangat lawa. Mereka main passing, mereka main tiki-taka sampai masuk kotak penalti, tetapi sayang gagal untuk jaringkan gol. And tambahan pula mereka main dengan seorang pemain import iaitu Lazarus Kaimbi kan. Tetapi Lazarus Kaimbi membuktikan yang dia adalah seorang striker yang berkaliber pada perlawanan semalam. Yang kedua yang saya suka tentang Kelantan adalah mengenai high pressure. Tekanan yang mereka beri kepada UiTM menyebabkan UiTM gagal untuk mengawal bola ataupun untuk ball control pada separuh masa pertama dan separuh masa kedua. Sehinggalah mereka boleh comeback UiTM dalam masa seminit sahaja. And UiTM buh gol dalam masa 2 minit, 2 gol. Kelantan buh 2 gol dalam masa seminit. Ini adalah satu perlawanan yang saya kata sangat rancak untuk saingan Liga Piala Malaysia pada tahun ini. Untuk Kelantan, saya rasa dia akan makan masa dalam setahun atau 2 tahun untuk dia jadi pasukan yang boleh terus berdisiplin dengan taktikal yang dimainkan macam semalam, iaitu high pressure, build up gameplay yang sangat cantik, short passing, tiki-taka kan. Cumanya mereka perlu perbaiki daripada segi finishing dan juga daripada segi pengambilan pemain import jika mereka nak terus kompetitif Tara mereka tak guna pemain import semalam pun dah boleh perform untuk pasukan Kelantan. Secara rumusannya semalam UiTM adalah pasukan yang memang patut menang sebab mereka boleh convert mereka punya peluang ke dalam gawang. Macam Kelantan, mereka tak menyebelahi nasib sebab semua peluang yang mereka ada gagal untuk diterjemahkan ke dalam jaring. Itu sahaja perbezaan kedua-dua tim ni. Daripada segi gameplay, semuanya sama rata. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.